Kembali dalam syarah yang bijak bulat, dan sekiranya seorang individu itu mengidap HIV, apatah lagi AIDS, sewajarnya dianjurkan untuk memaklumkan kepada keluarga kerana banyak aspek kehidupan harus diteliti bila bercakap tentang situasi HIV ini, antaranya perkahwinan dan juga kematian. Jadi hari ini kita nak bawa satu perspektif yang penting sebenarnya berkaitan dengan kematian, sebab kalau tak beritahu banyak perkara mudarat akan berlaku. Jadi apabila memberitahu keluarga, urusan jenazah pengidap HIV juga berbeza daripada jenazah biasa. Jadi untuk bercerita lebih lanjut dan menunjukkan bagaimana urusan jenazah, mandi dan juga mengkafankan itu dilakukan ke atas pengidap HIV, saya bersama dengan Ustaz Muhammad Lutfi Razali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi ya. Yes. Terima kasih banyak. Okey, hari ini Ustaz dibantu oleh isteri Ustaz ya. Saya. Baik. Kita bercakap tentang menguruskan jenazah pengidap HIV AIDS inilah ya. Tak kira manusia amalan apa sekalipun. Dan ini adalah perkakasan yang kita tak tengok kalau jenazah biasa. Betul. Ya. Okey, apa yang membezakan antara memandikan jenazah pengidap HIV dengan yang lain? Okey, terima kasih Ali. Okey, berkenaan dengan pengurusan jenazah untuk penyakit berjangkit ini, kita ada peralatan-peralatan tambahan yang kita perlukan. Yang kita saksikan biasa, yang kita tengok ialah kain apa semua tu biasa. Yang kita tambah di sini, antara yang paling utama ialah salah satu bahan, iaitu untuk kita letak ataupun mandikan jenazah di awal kematiannya, iaitu sodium hypochlorite. Okey. Okey, itu campuran kita dicampurkan 1 sodium hypochlorite atau 1 liter dicampur dengan 9 liter air biasa. Baik. Agak pekat. Dan antara ini yang peluntur lain, sejenis peluntur. Sejenis peluntur Okay, lah. Sejenis peluntur. Dan ada alatan lain seperti mana apron plastik. Kalau dia plastik sedikit apronnya. Kalau jenazah biasa tak pakai apron pun tak ada masalah. Pengendali pun kena memakai pakaian pengendali. Yang saya tunjukkan di sini ialah antara peralatan pengendali dan juga untuk kita guna pakai kepada si mati itu tadi, si pengidap HIV. Dan kepada biasanya kita akan tengok kepada keselamatan bagi pengendali yang terlebih kita utamakan kebiasaannya. Okey, utamanya alatan tambahan yang kita guna pakai ini penutup kepala, tetapi dia special sedikit, bukan kepala saja. Dia tutup seluruhnya sampai di leher sekali. Kalau kita bukakan beginilah panjangnya. Bermaknanya seboleh-boleh tidak ada tidak ada ruang. terdedah. Ya, saya tidak ada terdedah. Kerana kalau kita perhatikan mengikut maklumat yang saya dapat, kuman HIV ni apabila seorang meninggal, pengidap meninggal, dan kuman AIDS itu sendiri, dia boleh hidup dalam badan si mati lebih kurang 7 jam ni. Dan masa 7 jam. Jadi dalam masa 7 jam inilah sewaktu pengurusan jenazah itu berlaku. Jadi pengamal ataupun pengendali pengurusan jenazah tersebut perlu persiapkan diri. Dia tak boleh terus pergi buat, tak boleh. Mesti siapkan diri. Antara keperluan yang perlu kita tengok pada diri kita selain daripada alatan-alatan inilah tubuh badan kita sendiri. Kita kena berada dalam keadaan yang tubuh badan yang fit lah, paling mudah kita cakap. Dalam keadaan yang sedang sihat. Tidak ada luka yang terbuka. Sama ada luka tu walaupun kecil, tapi kita cuba elak untuk walaupun sekadar goresan ataupun kesan calar saja. Kita cuba untuk tidak melakukan, tidak melaksanakan, tidak proses. Baik, Ustaz, itu pengendali yang ditauliahkanlah untuk mengendalikan jenazah ini, memandi dan mengkafankan. Kita akan masuk aspek kafan seketika nanti. Kebiasaannya kalau seorang tu meninggal dunia, ahli keluarga akan atau warisnya akan memandikan sekali. Dalam hal begini macam mana? Itulah sebenarnya sepatutnya bukan sekadar jenazah HIV lah, terutama jenazah HIV. Jenazah biasa pun, jenazah pun sepatutnya ialah ahli keluarga yang uruskan. Tetapi apabila jenazah yang berkaitan dengan HIV, jika boleh biar ahli keluarga yang bantu uruskan. Bantu uruskan. Dan dipantau oleh pegawai yang telah ditugaskan. Biasanya PPKP ataupun ringkasan daripada penolong pegawai kesihatan persekitaran yang akan pantau. Sebab bila berlaku saja kematian berkaitan penyakit berjangkit ini, pihak keluarga ataupun waris perlu maklumkan kepada pejabat kesihatan daerah dengan secepat yang mungkin untuk mendapatkan khidmat daripada PPKP tadi untuk memantau. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu pentingnya pengetahuan tentang situasi HIV ini. Okey, sambil-sambil itu ini perkakasan dipakai oleh pengendali. Baik, kita nak beralih kepada mengkafan ini. Dan itu yang saya kongsi tadi, lapisan plastik yang diperlukan juga. Biasanya kalau jenazah biasa tidak akan ada ini. Tidak akan ada. Okey, lapisannya bagaimana? Dan bagaimana mengendali ataupun mengikat
kafan ini? Okey, ini lapisan sambil-sambil ini sambil-sambil. Lapisan ini kita letak pada, kalau kita perhatikan di sini kita kain kafan biasanya 3 lapis bukan? Okey. Ini lapisan yang pertama kain biasa, kain putih biasa. Lapisan yang kedua masih lagi kain putih biasa. Dan ini plastik yang Eli pegang tadi. Baik. Plastik ini letak pada lapisan yang ketiga. Kemudian seperti biasa kain semula dan urusannya semula. Cuma yang jenazah ni sebenarnya yang perlu diberi tumpuan ialah sewaktu kita memandikan jenazah. Sebab dia ada peraturan-peraturan tertentu dan ada kaedah-kaedah yang perlu kita wajib patuh, paling mudah saya cakap. Okey, fasa kritikalnya memandikan fasa kritikal masa memandikan. Okey, baik. Ini jenazah inilah. Ini tangan dia memang beginilah ini. Baik, okey. Okey. Jadi kita kafan dulu. Sebenarnya waktu kafan ni biasa saja. Kita kafankan macam biasa saja. Dan adakah ketika mengkafankan ini pakaian juga sama seperti memandikan? Sama. Okey. Kita belum buka. Kerana risiko tu masih lagi ada ketika... Risiko masih ada. Walaupun telah dimandikan. Dan untuk pengetahuan ini, sewaktu kita mandikan jenazah ni tadi, waktu itulah yang akan kita guna pakai campuran peluntur tu tadi dengan air tadi untuk sebenarnya sumbat semua rongga-rongga terbuka. Termasuklah mulut, termasuklah hidung, termasuklah telinga. Termasuk juga farash, dubur, mana rongga-rongga terbuka. Ini biasa kita ni terbalik ni. Agak terbalik sedikit. Kebiasaannya. Okey, kita letak. Sementara Ustaz menguruskan lipatan ini, kita nak maklumkan pengendali memakai sarung tangan berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Kita pengendali kita wajibkan kepada kita sendiri memakai sarung tangan sekurang-kurangnya 2 lapis ini. Sekurang-kurangnya. Tapi biasanya saya akan pakai 2 lapis yang biru ini ataupun yang ini. Dan saya akan pakai 1 lapis lagi yang panjang yang di luar sana. Bermakna 1 kuning ini pun tak cukup, kena ada berlapis dalam. Ya, saya. Okey, baik. Dan juga topeng muka. Topi muka sebegini. Topi muka sebegini. Sebenarnya dia ada spesifikasinya. Kalau tak silap saya N95. Okey. Ini siapkanlah sebab sekarang musim virus jadi susah untuk dapatkan. Baik, faham. Okey, jadi maknanya mengkafankan biasa. prosesnya sama, cuma ada plastik saja. Ya, ada plastik saja. Okey, baik. Dan selepas ini maknanya masih lagi kalau kita ikutkan waris tu akan minta dibuka bahagian muka untuk penghormatan terakhir. Betul. Tapi untuk ini, kes seperti ini? Untuk kes seperti ini, biasa kita tidak galakkan lagi kepada waris untuk buka bahagian muka, bahagian wajah. Sebab sewaktu kita mandikan pun, kebiasaannya kita mandi jenazah normal 4 hingga 5 orang ataupun lebih. Tapi untuk jenazah berpenyakit berjangkit, kita hanya hadkan sebagai 4 orang sahaja. Ini termasuk daripada 2 daripada kalangan ahli keluarga, 2 orang daripada pengurusan jenazah yang mahir dan yang tahu selok-belok berkenaan dengan pengurusan jenazah penyakit berjangkit atau berisiko tinggi. Dan pemantauan daripada PPKP tadi. Baik, okey. Satu lagi aspek penting, kita lihat seolah-olah ini semua dah diuruskan sehingga dihantar ke liang lahat dan sebagainya. Tetapi air bekas mandian itu pun perlu diuruskan. Betul. Sebab itulah dalam pengurusan jenazah yang berisiko tinggi ini, kita galakkan mandi dan urusannya diselesaikan di hospital. Di hospital kerana kemudahan yang sedia ada. Kerana jika kita nak bawa balik ke rumah, boleh bukan tak boleh. Tetapi nak bawa balik ke rumah, ada satu perkara yang perlu kita buat mana menyusahkan sedikit. Antaranya dari segi sepanjang perjalanan tadi memang kena ada penyeliaan dan pemantauan daripada PPKP. Sentiasa. Dan bila sampai jenazah di rumah, pertama sekali yang perlu diperhatikan sewaktu mandi, adakah kawasan perumahan tersebut atau kawasan rumah tersebut ada tempat longkang yang mengalir airnya yang ada simen, longkang bersimen. Maksudnya air itu akan mengalir. Air akan mengalir terus. Tapi bagi rumah yang tidak ada longkang bersimen, mereka perlu gali lubang untuk takungan air mandi jenazah. Lebihan mandi jenazah itu akan ditakungkan dan kemudian akan ditabur dengan kapur, barulah ditimbus. Itu semua dipantau. Begitu rumit sekali. Rumit. Dan saya juga difahamkan pakaian pengendali juga ada kalanya dilupuskan selepas ada kalanya. Terutamanya kebiasaannya sebelum kepada pengendali Ali, pakaian yang kita tutup pada jenazah, contoh pada kain yang itu tadi tu. Kain itu akan diletakkan, dicelupkan di dalam campuran peluntur itu tadi. Sama juga kadang-kadang saya punya pakaian, kadang saya suka pakai pakaian yang tak payah bawa balik lah. Tak payah bawa balik lah. Tinggal aja lah.
pakaiannya. Kita lupus semua sekali. Ya. Sama juga macam poset ni kan kita pegang ni. Saya gunakan kebanyakan saya guna plastik. Sebab plastik ni saya akan pakai buang saja. Boleh dikatakan perkarasan dipakai ni akan dilupuskan. Akan dilupuskan kecuali macam kalau gunting kita guna semulalah. Kalau gunting, kain tentulah, sarung tangan tentulah, macam penutup hidung, mulut semua kita akan lupuskan habis semua. Ya. Begitulah rumit dan renyahnya proses ini. Ini proses memandikan dan mengkafankan pengidap penyakit berisiko seperti HIV, AIDS ini. Dan saya difahamkan kalau coronavirus juga begini pengendaliannya. Yang berisiko tinggi, penyakit berjangkit. Ya, penyakit berjangkit. Baik, Ustaz Lutfi, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Ili. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Jadi kita nak masyarakat faham betapa susahnya situasi mengendalikan jenazah pengidap HIV ini. Jadi sokongan sangat diperlukan dan individu juga yang mengidap HIV ini jangan takut untuk beritahu kerana ini akan memudaratkan. Kalau betul-betul sayang ke keluarga, maklumkan kepada keluarga. Kita berehat seketika nak sambung lagi perbincangan dari aspek masyarakat pula, bagaimana masyarakat boleh menjadikan ini sebagai satu pedoman dan tidak memberikan stigma kepada golongan ini walaupun mereka mengamalkan budaya songsang dan sebagainya, tapi bagaimana kita sebagai muslim yang baik menyantuni mereka selepas ini dalam Syarah Bijak Bulat. Terima kasih banyak Ustaz.